Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan satu paper berkenaan dengan kesedaran masyarakat berkaitan wakaf terhadap institusi pengajian tinggi, isu dan cabaran pelaksanaannya. Jadi saya sebagai pembentang iaitu Muhammad Syahid Azim bin Muhammad Sofi bersama-sama dengan penulis yang kedua iaitu Profesor Dr. Muhammad bin Abdul Hamid. Jadi insyaAllah kami akan membentangkan paper ini bagi seminar yang dianjurkan oleh Center for Islamic Finance Education and Research iaitu CIFER. Baik, kita terus kepada pengenalan bagi paper ini, iaitu perubahan zaman yang berlaku pada hari ini secara umumnya ia juga berkait rapat dengan isu-isu yang baru pada ketika ini. Oleh yang demikian, Islam sentiasa memberi solusi kepada setiap permasalahan ummah. Wakaf boleh dijadikan satu mekanisme dalam menyelesaikan masalah terutamanya yang berkaitan dengan bidang pembiayaan pendidikan. Jadi seperti yang kita sedia maklum, iaitu pada hari ini pelbagai isu-isu yang melibatkan kewangan dan bila-bila ianya melibatkan kewangan, maka ada pihak-pihak yang tengah tertentu yang tidak dapat untuk meneruskan pengajian mereka kerana pada zaman ini segala-galanya memerlukan kepada kewangan, sama ada dalam urusan kehidupan seharian ataupun dalam bidang pendidikan. Jadi wakaf hadir dengan satu solusi terhadap permasalahan ini. Kebanyakan masyarakat memahami wakaf hanya menjurus kepada tanah-tanah kubur ataupun tapak-tapak masjid sahaja, sedangkan konsep wakaf punya skop yang amat luas meliputi premis-premis ataupun kompleks-kompleks perniagaan, rumah kedai, kediaman dan sebagainya. Wakaf telah digunakan sebagai mekanisme pembangunan dalam sektor pendidikan, mengurangkan kadar kemiskinan, kesihatan, kebajikan, pendidikan dan sebagainya. Jadi seperti yang kita lihat di slide ini, yang mana kita kena faham wakaf ini bukan hanya menjerumus kepada skop-skop yang biasa yang kita biasa dengar, terutamanya berkaitan dengan masjid, tanah-tanah kubur, tetapi pada hari ini skop wakaf itu diperluaskan terhadap perkara-perkara yang komersial. Jadi bagi paper ini saya senaraikan berkaitan dengan sorotan literature ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai literature review. Jadi kalau tengok di sini bagi penulis Ali Don dan Kanan 2016, kaedah asas berwakaf telah diterapkan kepada sekolah atau masjid sahaja. Jadi yang ni adalah pemahaman yang biasa, yang mana pada peringkat awal dahulu wakaf ni hanya menjurus kepada madrasah ataupun masjid. Kemudian bagi penulis kedua iaitu Ahmad Syaiful Anwar, pihak universiti telah mengambil berbagai kaedah bagi memastikan wakaf dapat diterapkan kepada masyarakat melalui kaedah pemasaran yang berkesan. Jadi untuk nak memastikan yang wakaf ni memberi kesan yang menjurus kepada kesedaran masyarakat, maka pada hari ini banyak universiti telah mengambil kaedah-kaedah pemasaran bagi memastikan wakaf kepada IPT itu dapat diterapkan ke dalam masyarakat. Kerana apa? Kerana ini adalah satu perkara yang agak baru. Kemudian bagi penulis yang ketiga yang saya senaraikan iaitu Haizul Kifli dan Asma 2012, aspek pengurusan yang cekap serta mempromosikan pelbagai produk wakaf yang terkini melalui pelbagai saluran mampu memberikan implikasi yang besar terhadap wakaf. Jadi bila mana kita menggunakan cara promosi yang berkesan, maka implikasi terhadap kesedaran itu dia lebih besar. Baik, jadi kita masuk kepada perbincangan berkaitan dengan isu dan cabaran, yang mana implikasi kesedaran terhadap wakaf institusi pengajian tinggi ini dia sebenarnya melibatkan 5 perkara, yang mana benda ini telah menjadi satu, kita kata sebagai satu tanda aras bagi memastikan kesedaran terhadap masyarakat terhadap wakaf di IPT ini lebih berkesan. Yang pertama ia merujuk kepada pentadbiran.
pentadbiran ni maksudnya ialah dari segi governance ataupun tadbir urus yang dilakukan oleh IPT, yang mana ataupun kita kata institusi yang menjalankan wakaf ini dari segi tadbir urus yang cekap dan efisien serta amanah yang ni boleh memberikan impak yang besar kepada masyarakat bila mana pengurusan itu dijalankan dengan secara yang cekap. Kemudian sumber kewangan ni ialah merujuk kepada bagaimanakah wakaf ini dapat memberikan impak yang positif terhadap sumber kewangan di setiap IPT. Yang mana kalau di IPTA kebanyakannya adalah sumber kewangan itu bergantung kepada pihak kerajaan, dan isu yang berkaitan dengan sumber kewangan di IPTS itu lebih besar kerana kebanyakannya IPTS ni mereka hanya bergantung sendirian tanpa ada sebarang bantuan daripada kerajaan. Jadi kalau ada pun mungkin tidak banyak seperti di IPTA. Kemudian dari segi tenaga pengajar, bila mana kita dapat dana yang besar daripada sumber wakaf terhadap IPT, maka secara tak langsung dari segi kita kata bayaran kepada tenaga pengajar itu tidak hanya bergantung kepada yuran pelajar dan juga dari segi bantuan daripada kerajaan semata-mata, tapi ianya boleh juga digunakan daripada sumber-sumber wakaf ini. Kemudian maklumat ni ialah berkaitan dengan maklumat yang kita nak sampaikan kepada masyarakat. Jadi seperti yang kita baca pada slide yang sebelum ni, kita sedia maklum yang masyarakat hanya memahami wakaf tu kebanyakannya menjurus kepada perkara-perkara yang asas, contohnya macam tanah kubur, madrasah dan sebagainya. Namun bagi wakaf di IPT itu satu benda yang agak baru. Yang kelima itu pemasaran. Pemasaran ini merujuk kepada bagaimana kita nak mempromosikan wakaf ini, bagaimana kita nak menggalakkan orang ramai untuk melibatkan diri mereka ke dalam wakaf terhadap IPT. Jadi perkara ini kita perlu lihat terhadap IPT yang telah berjaya menjalankan ataupun menggunakan kaedah wakaf ni terhadap IPT mereka. Contohnya macam di Universiti Al-Azhar, macam di universiti di negara barat sendiri pun, contohnya Oxford yang menggunakan istilah endowment terhadap pengurusan universiti mereka. Jadi kita sebagai negara yang dalam mengorak langkah ke arah menubuhkan universiti wakaf yang sepenuhnya, boleh mengambil contoh daripada institusi-institusi yang telah berjaya pada hari ini di luar negara. Jadi kesimpulannya, wakaf pendidikan merupakan salah satu instrumen jangka panjang yang dapat meningkatkan tahap pendidikan negara ke satu peringkat yang sama seperti negara-negara yang telah lama mempraktikkan konsep wakaf ini. Semoga pembangunan wakaf pengajian tinggi ini mampu untuk menghasilkan golongan masyarakat yang berpengetahuan tinggi dalam aktiviti wakaf, dan ini menjadi satu amalan yang digemari di semua peringkat masyarakat. Jadi kita mengharapkan agar wakaf di IPT ini dapat disokong oleh masyarakat. Kerana apa? Kerana apabila kita berjaya untuk mengangkat wakaf sebagai satu instrumen terhadap IPT, maka secara tak langsung semua peringkat masyarakat dapat merasai nikmat bila mana kita menggunakan konsep wakaf ini untuk diterapkan dalam IPT, kerana manfaatnya adalah terlalu besar dan ianya dapat digunakan oleh masyarakat tak kira latar belakang dan sebagainya. Jadi sekadar itu dulu untuk saya bentangkan pada hari ini. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.